Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana ma ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir umurana wa la tu'assir wa tamim bi khair. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Yang saya kasihi Fadilah Tuan Imam Bilal dan semua kaki tangan masjid, pengurusi serta semua ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dan meneruskan kuliah kita ataupun tazkirah kita mengenai 40 hadis penawar hati ini yang telah kita baca. Hadis yang kedua sebelum daripada ini, iaitu berkenaan dengan teman setia kita sampai ke hari akhirat. Maka hadisnya telah saya baca sebelum daripada ini. Nabi kata, yatba'u al-mayyita thalathah ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayajuznan wa yabqa wahid wa yarju ahluhu wa maluhu wa yabqa ma'hu amaluhu. Muttafaqun alaih. Nabi kata, setiap orang yang mati maka akan diikuti oleh 3 perkara. Mana orang mati ni, bila dia mati, 3 perkara ni akan ikut dia. Yang pertama akan hantar dia ke kubur ialah ahli keluarga dia, anak, bini, kaum kerabat terdekat, adik-beradik. Hantar dia ke kubur, ada menangis, ada teresok-esok dan sebagainya. Merah hidung-hidung pergi hantar ni. Bini, anak semua pergi hantar kubur. Wa maluh, harta benda dia hantar dia ke kubur. Kalau kubur jauh, kereta pun pergi hantar sekali. Siapa ke kubur, kereta pergi hantar. Batal pokok, duk sandar jenazah kita, mayat kita, kiri kanan duk lapik. Dan yang ketiga yang akan hantar ke kubur ialah amal yang kita buat. Baik, buruk, semua akan ikut kita ke kubur. Amal kita semayang ikut kita kubur. Amal kita duduk dalam majlis ilmu, duduk i'tikaf di masjid, ikut kita ke kubur. Amalan sedekah ikut kita ke kubur. Amalan nipu pun ikut kita ke kubur. Baik, buruk amal, semua ikut kita ke kubur ni. Lalu Nabi kata, fayarju uthnan, 2 akan balik, wa yabqa wahid, 2 daripada 3 ni balik. Yang akan duduk dengan kita dalam kubur ni saja. Anak, bini, adik-beradik, mak, ayah, kawan-kawan, sahabat anda. Kalau pemimpin, anak buah dia penyokong, habis tembak lari balik belaka. Yang kedua yang akan balik, maluhu, harta benda yang hantar ke kubur balik juga. Kereta orang buat balik, batal buat nyandar kita pun buat balik. Buat lapik kita masa jadi jenazah pun orang buat balik. Tak ada satu pun barang dunia ni akan tinggal bersama dengan kita, melainkan sekadar 3 helai kain kapang saja. Baju-baju mahal dibeli dengan beratus-ratus harganya. Kasut-kasut mahal yang berjenama, semua orang buat balik belaka. Yang duduk teman kita hanyalah 3 helai kain kapang. Baik lelaki, baik perempuan. Walaupun orang puang ni
Kadang-kadang sampai ke 5 lah. Tapi kalau 3 lah memadai, cukup dengan 3 lah. Dia tak syarat sampai 5 lah. Balik belakang. Jadi harta balik, ahli keluarga balik, wa yabqa ma'hu wahid, yang akan duk temang kita seorang-seorang dalam kubur, amal yang kita buat. Maka amal yang kita buat atas muka bumi ni tak lari daripada 2. Wa hadainahun najdain. 2 tuan-tuan. Sama ada amalan baik ataupun amal buruk. Oh ni hok duk temang kita. Maka beruntunglah orang yang memperbanyakkan amal baiknya, dan rugilah orang yang memperbanyakkan amal buruknya. Baik buruk amal ini mari daripada hati kita. Kerana itulah Allah Ta'ala sebut wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Baik tuan-tuan, contoh mudah sangat. Kalaulah saya tanya selepas daripada solat maghrib, tu imam dah siap solirah baca doa, maka selepas tu disunatkan kita mendirikan 2 rakaat sunat rawatib. Tidak tu yang kita nak faham, wa hadainahu najdain. Satu yang kita nak faham, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada orang semayang 2 rakaat, tidak tu. Ada orang tembur lari balik selalu. Tembur lari balik selalu dengan semayang 2 rakaat, siapa buat pilihan? Siapa buat pilihan? Hak nak semayang rawatib 2 rakaat, hak tambah semayang nak tembur lari balik selalu, siapa buat pilihan? Ha? Kalau kita tanya semayang rawatib 2 rakaat dengan tembur lari balik, hak mana ada pahala dia? Semua akan jawab semayang tu ada pahala. Ya tak ni? Ini sebut wa hadaina hun najdain, wa hadaina benda wa hadaina hun najdain. Ya, 2 jalan yang Allah Ta'ala tunjuk pada kita untuk kita buat pilihan. Sama ada jalan baik, jalan buruk. Maka siapa yang buat keputusan? Yang buat keputusan tadi ilaha hati ni, wa nafsin wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka ketika itu ada, sama ada yang didorong oleh keburukan hati ataupun yang didorong oleh takwa hati. Maka yang didorong dengan fujuraha, dia tak rasa besarnya 2 rakaat ni. Tetapi yang didorong oleh takwaha, dia rasa hak 2 rakaat ni lah yang akan selamat, yang akan jadi temang dia ketika mana dia duduk seorang diri, ketika dia alam barzah. Tuan-tuan ingat siapa nak tolong kita dalam barzah ni? Bini kita nak tolong kita? Tak. Anak kita nak tolong kita ketika mana kita duduk di alam barzah? Tak. Habis kuat 3 hari tahlil masa tu je, ingat ayah je tahlil. Mari jemput tu imam tahlil, ayah saya mati, nak buat 3 hari 3 malam. Hari keempat, ke mana anak-anak kita tuan-tuan? Dalam 1 tahun kita duduk di alam barzah, berapa kali anak kita akan mari? Sekurang-kurangnya untuk baca Fatihatul Kitab. Berapa kali anak kita kunjung? Anak yang kita taburkan dengan harta, yang kita simpan harta dengan penuh kasih sayang. Pasal apa Pak Allah? Banyak sangat harta yang disimpan ini. Saya simpan harta ini kerana saya takut anak saya susah. Tiba-tiba dalam 1 tahun, kalau pergi pagi hari raya atau petang raya ni, tuahlah kita ni.
baca Yasin. Orang lain mana pergi anak kita tuan-tuan? Bermakna dalam tempoh 1 tahun siang dan malam yang akan temang kita di alam barzah ialah amal yang kita buat, imma khairun wa imma syar. Sama ada amal yang temang kita itu amal yang baik, ataupun amal yang temang kita ialah amal yang buruk. Lalu Allah Ta'ala mengatakan qad aflaha man zakkaha. Oleh kerana yang mendorong amalan baik ini hati, dan yang mendorong amalan yang buruk ini juga hati, maka Allah Ta'ala mengatakan qad aflaha man zakkaha. Maka orang yang beruntung, orang yang berjaya ialah orang yang membersihkan hatinya. Dia nak bersih hati ni, dia tak boleh bersih dengan kelorok. Nak bersih hati ni lah dengan zikrullah. Bermula dengan apa? At-taubah. Bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan taubat nasuha. Lepas tu fa'aslaha, baiki amalan kita ini. Bermula dengan takhliyah, menanggalkan diri daripada akhlak-akhlak dan amalan yang hina. Summa tahliyah, kemudian disusuli, dihiaskan dengan akhlak-akhlak dan amal yang terpuji. Dan minta Allah Ta'ala istiqamah kita mati dalam keadaan mengerjakan amal soleh dan akhlak yang terpuji. Akhlak yang susah orang nak kawan, Nabi kata akhlak lidah ni, akhlak lidah ni. Akhlak lidah inilah yang paling susah kita nak kawal. Sehingga Nabi tarik, Nabi kata ramai orang masuk dalam neraka kerana sebab lidah dia ni, lidah ni lah. Lambat orang nitah depan kita, kadang-kadang kita bercakap buruk tentang dia. Lambat orang lalu depan kita, kita hina dia, kita caci dia, kita maki dia, kita fitnah dia, kita ngumpak dia, kita ngacung dia. Dulu tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata al-muslim man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Ni Nabi cakap ni 1400 tahun lepas. Nabi kata kamu nak kenal orang Muslim yang sejati, ialah orang Islam yang lain akan rasa aman daripada jahat lidah dia dengan tangan dia. Dulu mungkin orang tafsir tangan ni ambil harta, pukul, bahang dengan tangan. Hari ni tuan-tuan sedar dengan tangan ni lah kita buat fitnah. Nabi dah bercakap benda ni, orang putih kata 1400 years ago. Maknanya jahatnya manusia kalau tak lidah dengan tangan. Hari ini berapa banyak dalam WhatsApp, dalam Telegram, dalam berbagai media sosial ini yang kita tulis dengan tangan, yang kita forward dengan tangan, yang berupa fitnah kepada manusia. Betul tak Nabi sebut? Ini pasal Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nak selamat daripada lidah manusia hari ni, boleh jadi lidah ni terkawal. Tapi rupanya jahat tangan ini tuan-tuan, dan dia tekan saja dalam satu saat, fitnah tu dah tersebar di merata tempat. Dulu kalau kita nak cakap orang Kuala Lumpur pakai telefon, nak cakap dengan orang Johor, telefon, nak cakap dengan orang Perlis, orang Pulau Pinang, pakai telefon. Kalau tak telefon, tak jadi ngupak, tak jadi fitnah. Hari ini sekadar pakai tangan saja, tekan saja, fitnah sampai utara, selatan, timur, barat, sampai Sabah, Sarawak dalam masa satu minit ataupun berapa saat. Inilah benda yang duduk di hadapan kita hari ini. Jadi benda ni mari bermula daripada rosaknya hati. Maknanya buruknya lidah ini, dia mari daripada rosaknya hati.
Muruknya amal yang dilakukan oleh seseorang bermula daripada rosaknya hati. Jadi perasaan minat tak suka ialah kerana sebab hati rosak. Hati rosak. Kerana itu Allah Ta'ala sebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang saya sebut tadi, kita yang buat pilihan. Pilihan nak semayang kita buat, pilihan tambah semayang pun kita buat. Kalau orang kata kau Kampung Gong ni ialah kampung yang paling padat lah penduduk ni, rumah rapak Kampung Gong, tak mana sabar orang Kampung Gong semayang maghrib 1 sah 2 sah, tak mana sabar. Kerana itulah selagi mana solat fardu tidak penuh sebagaimana solat Jumaat, maka selama itulah orang Islam tak mampu untuk menewaskan al-Yahud wa Nasara. Maka selama itulah orang Islam akan terus ditipu daya oleh Yahudi dan Nasara. Pasal orang duk cerita jahat Yahudi Nasara ni, kat mana cerita dia? Orang cerita di surah di masjid. Bila kita tak mari, kita tahu tak tipu daya dia? Tak tahu. Lagu mana nak selamat daripada khida'ah, daripada al-Yahud wa Nasara? Ustaz, ulama, tok guru ceritanya di masjid. Orang nak selamat daripada fitnah tu Dajjal, orang ceritanya di masjid. Dah kita tak mari masjid, macam mana kita nak tahu ini fitnah Dajjal, ini perancangan Dajjal, ini perancangan melalui protokol al-Yahudiyah al-Alamiyah? Kerana itu tak mungkin orang Islam boleh menewaskan Yahudi, sama ada di bumi Palestin ataupun di atas muka bumi dalam tanah air mereka sendiri, sehinggalah solat fardu ini penuh seperti mana solat Jumaat. Masya Allah. Jadi ini tuan-tuan, kita balik kepada apa yang disebut oleh Rasulullah. Jadi yang akan kekal bersama kita dalam kubur ni ialah amal kita. Tak tunggu amalan banyak. Allah Ta'ala sebut faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah Ta'ala tak sebut banyak. Kalau Allah Ta'ala terima 1 zarah saja daripada amal baik ni, orang beruntung. Tapi zarah, yang 1 zarah tu kita tak tahu daripada amal mana kita akan dapat pahala. Daripada mana kita akan dapat pahala? Amal hak mana hak dapat pahala 1 zarah ni? Allah Ta'ala terima semayang kita, dapat pahala 1 zarah, alhamdulillah. Allah Ta'ala terima kita iktikaf dalam masjid, dapat pahala 1 zarah, alhamdulillah. Allah Ta'ala terima pahala kerana kita duduk dalam majlis ilmu ini, dapat 1 zarah, alhamdulillah. Kerana nak dapat 1 zarah ini bukan benda mudah. Dapat 1 zarah tu pun dengan rahmat Allah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zama ajra. Baik. Kita sembahyang maghrib tadi. Dalam kita sembahyang maghrib tadi, siapa yang sembahyang maghrib daripada tu imam kat takbir Allahu akbar sehingga taslim assalamualaikum warahmatullah, dia duduk di masjid. Hatinya duduk di masjid, pikirannya duduk di masjid. Siapa? Selain pada tu imam lah. Kalau tu imam yang anyuk juga, dia tak baca lah maksud dia. Siapa yang berjalan berkata? Kadang-kadang saya tengah semayang sampai kau lupa. Ni pikiran sampai kau lupa duk mikir. Kadang-kadang saya tengah semayang tu, pikiran duk sampai kedah tu.
kalau ikutlah Allah Ta'ala nak beri pahala pada kita, layak ke tak? Tak layak. Pasal tak memenuhi kriteria kita ni nak dapat pahala. Dengan ibadat pasang lagu tu, tiba-tiba Allah Ta'ala nak beri pahala. Tak layak kita ni. Tapi yang dapat biiznillah, kan apa? Kerana rahmat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zama ajra. Pasal Allah Ta'ala tahu kita ni lemah. Kadang-kadang mari juga Allahu Akbar, anyuk mikir, hok bini marah kita belum mari masjid tadi. Tidak tu. Bini marah belum mari masjid tadi, bini marah. Bawa dalam semayang, Allah nah apa marah abang, bawa juga masa semayang. Allah Ta'ala tahu kita ni lemah. Kalau Allah Ta'ala nak kira betul-betul hak Allah Ta'ala nak begiang ni, tak layak kita dapat pahala ni. Tapi Allah Ta'ala tahu kita ni lemah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam keadaan ingat bini kita marah, kita semayang, ingat pula semayang, Allah, semayang ni boleh pahala. Ini rahman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita ni. Baik. Yarji'u ahluhu wa malu wa yabqa amaluh. Dua perkara ni akan balik, iaitu ahlinya dan keluarganya, dan yang akan kekal bersamanya ialah amalnya. Inilah kalau kita duduk di surga ni, kalau kita duduk di masjid, yang kita duduk dalam majlis ilmu, inilah esok-esok yang akan temang kita dalam kubur ni. Benda hak orang tak berahi duduk di surga ni, barang orang tak berahi. Barang orang tak berahi duduk dalam surga ni. Kerana apa tak berahi? Kerana syaitan tak izin manusia duduk dalam majlis ilmu ni. Lalu syaitan wa ta'wal abali tashwish 'ala al-qulub. Dia pergi dekat hati kita, kata mu jangan duduk dalam majlis ilmu, mu jangan semayang, mu jangan i'tikaf. Kita boleh duduk setengah jam dalam majlis ilmu di surga di masjid ni, alhamdulillah. Itu pun kering punggung-punggung nak lari balik. Kita boleh duduk 2 jam 3 jam di stadium, walhal stadium tu panas, boleh duduk. Di masjid go ni tuan-tuan, air condition ni, duduk ni kita berasa macam duduk di Korea dah ni, sejuk dia tu. Tapi orang tak berahi. Pasal apa? Pasal jisatul ain. Bermula daripada syaitan kata jangan. Akhirnya kita tertipu dengan iblis dan syaitan. Syaitan mana tuan-tuan redha kita masuk syurga? Iblis mana yang redha kita ni masuk syurga? Kerana itu dia akan tashwish ala kulli bani Adam, akan melakukan waswas dalam hati anak Adam, sehingga dalam keadaan tak sedar kita meninggalkan syurga sejekah demi sejekah, sehasta demi sehasta. Maksud saya tinggal syurga di sini ialah meninggalkan amalan yang boleh bawa kita ke syurga. Betul tak Ustaz? Nabi kata tuan-tuan, man ikhtabarat qadamahu fi sabilillah la tahmussuhu mannar. Nabi kata, orang yang mari ke masjid, ke surga sehingga berdebu kaki dia, maka 2 kaki ni tidak akan disentuh oleh api neraka. Ni kita mari daripada rumah kita berdebu kaki kita, Nabi kata ni. Kerana mari ke masjid, mari ke surga, nak semayang, nak duduk dalam majlis ilmu. Kerana sebab 2 kaki ini Nabi kata, maka tidak akan disentuh si fulang itu daripada neraka. Man ikhtabarat qadamahu fi sabilillah la tamussuhu mannar. Tapi mudah dah nak mari. Mudah nak mari. Paling mudah nak mari ke masjid, ke surga, masa nak berak, nak kecing. Tidak tu. Waktu memang mudah nak mari. Tak ada tempat. Bila mari,
sakit perut, nak berak, nak kecing, hak pertama nitahnya cari surau, cari masjid. Seolah surau masjid ni tempat berak, tempat kecing. Itu saja pada kita. Jadi ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada pun hadis yang ketiga, serengan-rengan sesaan dalam neraka. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ahwana ahli ad-dar adzaban yaumal qiyamah la rajulun yud'u fi akhmasin qadamaihi jamratan yaghli minhuma dimaghuhu ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaba wa innahu la ahwanuhum azaba. Di Nabi kata daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya serengan-rengan sesaan penghuni neraka pada hari kiamat ialah seorang yang akan diletakkan di bawah tapak kakinya dua buah bara api sehingga mendidih kerana sebab panasnya dua bara api tersebut otak yang ada di kepalanya. Aku dengar Nabi cakap serengang-rengang azab yang akan dikenakan kepada ahli neraka ialah diletakkan di bawah tapak kaki dia dua bara api. Dua bara api ini yang menyebabkan gelegok otak yang ada di kepala dia. Masya Allah tuan-tuan. Dia menyangka bahawa tidak ada orang lain yang lebih dahsyat sesaan daripadanya, padahal dialah orang yang paling ringan sesaannya, sehingga bila letak api bara neraka ni bawah kaki dia, dikasih dialah yang kena azab paling teruk sekali. Sedangkan Nabi kata, sedangkan dia itulah sebenarnya yang diberi azab yang paling ringan. Tuan-tuan, ginilah nak bayang api neraka ni susah sangat. Saya pun tak pernah pergi dalam neraka lagi. Dah ustaz cerita ustaz pernah masuk neraka ke? Tak pernah. Dah ustaz cerita syurga ni ustaz pernah masuk syurga? Tak pernah. Dah kita nak bayang lagu mana ni tuan-tuan, bila bini duk masak buka gas, kita ada tahan punggung kita atas dapur gas tu. Bini kita duk masak ni, duk masak buka dapur gas, nak nasi, nak goreng ikan, akak kuali dulu, akak puyuk dulu, biar kita duduk atas tu. Haji berapa lama tahan haji? Itu dah siapa gelegok kepala otak ni. Habis nepuh punggungnya nepuhnya. Agak-agak berapa lama tahan? Ni mana kalulah kita tahan duduk atas dapur gas, makna hebat ni. Terah dulu balik ni. Dia kata, "Moh, tadi kuliah maghrib tadi ustaz suruh terah." Terah apa bang? Dia kata terah duduk atas dapur gas. Mana kalau tahan boleh masuk neraka? Kalau siapa tahan duduk, itu pun tak sama lagi serengan-rengan azab neraka. Pasal tu jangan kita bercakap. Ada kata kita orang yang ada iman, tuan-tuan, kita orang ada iman, kita orang yang ada Islam, kalau kita masuk neraka pun sebetul je, lepas tu kita akan dikeluarkan. Jangan bimbang, betul je, lepas tu dikeluarkan. Lagu mana ustaz mengajar ni suruh orang masuk neraka? Tak kira sebetul, tak kira lama. Jangan ada cita-cita untuk masuk neraka walaupun satu saat ni. Kalau tuan-tuan ada dengar ustaz mengajar lagu tu, tuan-tuan, ustaz, kita nak bakar punggung ustaz sebetul 10 minit je, bukan lama. Sekejap dalam neraka itu bukan 1 jam, bukan 1 hari, 1000 tahun juga.
Cuma tak khalidina fiha abada. Jangan ustaz kata, mu ni tak kerti bahasa. Ada kamu nak masuk ustaz? Dah ya ustaz kata dah apa masuk neraka, sebetul je. Jangan ada dalam hati kita niat nak masuk neraka walaupun satu saat. Jangan. Jadi serengang-rengang azab neraka, Nabi kata, yudau fi akhmasin qadamaihi jamratan yaghli minhuma dimaghuh. Dia letak dua bara neraka yang kecil di bawah telapak kakinya, nescaya gelegok kepala otaknya. Masya Allah. Yang saya sebut tadi, duduk atas dapur tuan-tuan, bini kita buka, kita pun duduk atas dapur, gas tadi terbuka ni, nyala dah ni, dah gelegok kepala otak. Tapi sakit tak? Sakit. Baru ni tuan-tuan, saya pergi ziarah orang sakit di hospital. Dia main api, orang main api, tiba-tiba api minyak petrol tadi hok nyala ni, orang pun simbah pada dia. Dia ni duduk jauh dah. Bila simbah pada habis terbakar dia ni. Terbakar habis dengan kemaluan sekali, terbakar ni. Habis. Nah. Hanya beberapa tempat jasad dia saja yang tak terbakar, hak lain habis terbakar. Tapi dia hidup. Allah Ta'ala panjangkan umur, hidup. Nak buang ni tuang, nak buang kulit ni, kulit isi yang terbakar ni, Masya Allah. Terpaksa bius, tak cukup bius, ambil lagi dadah heroin. Heroin ke morfin? Morfin. Dia kata, ustaz, sepatutnya seorang bila nak kokok daging, nak buang semula isi yang terbakar ni, 3 dos morfin cocok. Jadi tak sedar masa berlakunya. Ada kata, saya takut, saya minta cuma 3 dos saja, cocok 3 dos. Tapi dia kata, masa kokok ini, Allah Ta'ala saja yang tahu bagaimana sakitnya. Allahu Akbar. Ini baru terbakar di bahagian luar. Api neraka ni dia dok bahagian luar saja. Bila dia terbakar habis, sampai ke dalam ni. Tiba-tiba kamu tak rokok, kamu tak sujud. Tak kala Allah Ta'ala panggil kamu, hayya ala salah, aina kunta ya Muhammad, aina kunta ya Abdullah, aina kunta ya Sami'un, aina kunta ya Husain. Masa tak kala dipanggil hayya ala salah, hayya ala falah, mana kamu pergi, hai manusia? Takkah seruang itu nak menyelamatkan kamu daripada azab neraka? Orang panggil semayang tu nak selamatkan kamu daripada azab neraka. Yang ni dia sebut hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Falah apa di sini? Apa maksud falah di sini? Ib'ad anin nar. Seruang untuk menjauhkan kamu daripada neraka. Bukan hayya al falah di sini masuk nombor 1 masa periksa. Al falah di sini ialah Allah Ta'ala jauhkan kamu daripada neraka. Bangsa tu dia ajak hayya ala salah, mari semayang supaya kamu ni jauh daripada neraka. Tapi oleh kerana kita ni tak faham, ataupun benda tu dah jadi macam biasa, dari kecil kita dengar orang duk azan hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah, dalam keadaan kita tak faham. Ada mari semayang tak juga. Duk tenyeh dang. Duk makan. Duk lepak, duk sembang, tak rasa bahawa yang menyelamatkan kamu tak kali itu as-salah. Ada kata dah apa dak sembahyang. Biasa dak pergi masjid gong, orang biasa.
Kapek masjid Gong tu, ana tu yang derma. Oh. Pahala hak derma tu tak semayang tak apa dah. Ke guana tu imam? Besarnya pahala derma kapek dia tu tak semayang tak apa dah. Ya ke tak ni? Ini kapek 2 jalur ni. Kat depan ni. Siapa derma Haji? Ha? Haji derma? Orang ramai. Dia kata hak 2 jalur tu tolak orang ramai. Orang ramai tak apa sen dia kata. 2 jalur tu kalau kumpul duit orang ramai boleh tak apa dah. Hak sejalur hak belakang tu hak saya belakang. Dah pasal apa? Ya mu tak pergi semayang, dia kata padang dah pahala kapek tu. Ingat Nabi kata apa tuan-tuan? Awwalu ma yuqda bainallah wa bainal ibad yaumal qiyamati as-salah. Amalan pertama yang akan Allah Ta'ala hisap di hari akhirat semayang dulu. Kalau semayang tak datang memberi syafaat, amalan lain Allah Ta'ala tak hisap. Tak masuk syurga kita dengan amalan sedekah kapek ni. Selagi mana tak mendirikan solat. Kenapa? Kerana amalan tu tak boleh jadi tak boleh jadi saksi. Tadi mahkamah dia mengatakan saksi yang pertama mana? Tak mari habis. Maka saksi yang pertama di atas kehidupan kita atas muka bumi sebagai seorang Islam, tak kala dibentang amal kita di padang mahsyar ialah as-salah. Pasal tu Nabi suruh kita ni tuan-tuan, muru auladakum bis-salah fa huwa ibnun asyara sin fa isnun sab'a sinin. Hendaklah kamu ajar anak kamu agar mendirikan sembahyang ketika mana umurnya 7 tahun. Ya tak tu? Kita tuan-tuan, anak kita 6 tahun, 5 tahun kita ajar puasa, ya tak tu? Kita ajar tak dia semayang? Tak kadang-kadang. Umur 7 tahun ajar dia puasa, ajar tak semayang? Tak. Anak siapa nak mati kelala berjelek, laparnya. Kamu ingat, kamu buka siap mu. Tu. Beri warning ke anak ni, nak mati nak gitu dah ni. Kalau buka siap. Puasa anak kita, semayang, khalas. Tak suruh pula anak semayang. Sedangkan hak Nabi suruh semayang. Pasal apa Nabi suruh semayang? Kerana amalan solat inilah yang akan menyelamat amalan-amalan yang lain. Kalau sembahyang ni tak jadi saksi di hari akhirat, maka amalan lain tidak akan dihitung pahalanya oleh Allah. Ini yang kita nak terang kepada masyarakat ni bukan mudah. Derma memang mudah, derma. Mudah orang nak derma. Mari Ramadan derma, mari ribut derma, mari banjir derma. Mudah ke tak? Mudah. Tapi orang nak mari semayang mudah ke tak? Payah. Payah nak semayang. Walaupun 2 rakaat, solat subuh 2 rakaat, ibaratnya pikul 10 batang balok atas belakang. Nak semayang subuh 2 rakaat baru. Tapi orang boleh derma 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. Orang hak derma tu sendiri tuan-tuan, 2 rakaat subuh, Allahu Akbar, berat sangat. Nak cerita beratnya amalan as-salah ini. Baik. Jadi orang yang akan diletakkan 2 bara ini serengan-rengan azab ketika mana di padang mahsyar. Wa'iyyazubillah. Jangan kita kata apa-apa kecil. Dulu saya ingat ada, bila kita bercakap berkaitan syurga neraka ni, ada seorang makcik yang jual goreng pisang. Dia kata, wak mari api neraka nak buat goreng pisang. Dia suruh kita ni, wak mari api neraka nak buat goreng pisang. Tuan-tuan, bayangkan. Kalau tujuan dia untuk menghina apa yang Allah Ta'ala perintah, boleh merosakkan akidahnya. Bukan takat goreng pisang api neraka dengan mumu sendiri tu, hancur.
Tiba-tiba nak api neraka nak goreng pisang. Ini jahilnya orang kita ketika itu, nak api neraka nak goreng pisang. Tujuan nak istihza, nak hina, nak perli. Jangan, ini boleh merosakkan akidah. Ma yara ahadan anna ahadan asyadu minhu, sehinggalah orang itu merasakan dialah yang dikenakan azab yang paling pedih. Dia kata saya paling pedih. Wa innahu la ahwanuhum azaba, Nabi kata sedangkan dialah yang mendapat seringan-ringan azab. Dan di antara orang yang mendapat keringanan azab ini di padang mahsyar ataupun di neraka kelak ialah bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang yang mendapat keringanan azab ini ketika mana selepas daripada mahsyar ialah bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Walaupun dia kafir, Allah Ta'ala beri dengan keringanan. Kenapa? Kerana masa dia hidup, walaupun dia kafir, dia banyak tolong Islam, digunakan kuasanya, kedudukannya, menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam. Pasal tu jangan kita jadi AJK masjid yang marah orang menyampaikan Islam. Jadi jahat kita pula daripada Abu Talib ni. Faham ni? Dia kata saya tambah ustaz ni, tambah ni. Orang nak menyampai Islam tak kena dengan selera. Saya tambah ustaz ni. Tak benar ustaz ni, tak benar ustaz ni. Kerana selera dia. Bila orang nak menyampaikan Islam, dakwah Islam, tak lari daripada hadis, Quran dan sunnah, ijma' ulama, siru ala barakatillah. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fiha ismu wa sa'a fi kharabiha. Tak ada lah, Allah Ta'ala kata orang yang paling jahat ialah orang yang menghalang rumah Allah disebut akan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, syariat Allah. Dia kata tambah dengar benda-benda di masjid, di surau. Jangan. Sejahat-jahat orang, Tuhan kata ialah orang yang menghalang ilmu Islam disampaikan di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mari nak keping, tuan-tuan, saya ada hari ni jual madu ni madu keluluk. Tengah-tengah apa ngajar ni, saya dia jual bawa 10 botol. Ada 10 botol madu keluluk. Haji nak sebotol? Haji nak? Murah je, 250. Kalau dia mari nak keping madu keluluk ke apa, ni tuan-tuan boleh atas, ustaz, kita tak benar keping masa duk ngajar. Faham tak? Ni mana sabar? Ini ustaz duk mengajar berkata syurga neraka, tuan-tuan kata ustaz stop, kita tambah dengar hak syurga hak neraka. Pula tu dah mau nak dengar apa? Nak dengar bantuan kerajaan. Pula tu inilah yang kita nak selamat di dunia, selamat di hari akhirat. Ini kan? Jadi seringan-ringan azab, di antara yang dapat ringan azab itu ialah Abu Talib, kerana kerja dia tolong Nabi menyampaikan Islam walaupun dia sendiri tak masuk Islam. Jadi orang yang halang daripada Islam di Sapa ni rupa-rupa jahat lagi daripada Abu Talib, walaupun Abu Talib tak masuk Islam. Wa'iyazbillah. Jangan. Bila ada orang nak menyampaikan Islam, maka kita pemudahkan. Orang yang pemudahkan Islam disampai, dia dapat pahala walaupun dia duduk saja. Dia kata dah apa? Sampai Islam ustaz, sampai Islam. Dia mari juga, duduk kat tiang tidur, dia pun dapat pahala. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajrun man amila biha ila yaumil qiyamah. Macam mana ustaz tu dapat pahala yang Allah Ta'ala janjikan? Orang yang jemput, orang yang pemudahkan urusan ilmu disampaikan, dia akan dapat pahala yang sama. Masya Allah. Keguanaan je. Kita nak ngajar, nak reti, tapi kita nak pahala nak ngajar. Lagu mana? Jemputlah ustaz. Ustaz ngajar, pemudahkan urusannya, kita dapat pahala yang sama. Walaupun kita tak menyampaikan. Ini Nabi SAW ajar kita, tuan-tuan. Kenapa? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Baik.
Habis dah, baru nak masuk hadis yang keempat. Kita sambung lain kali hadis keempat deh. Ke guna haji, kita nak baca ni, kau baca ni sambung lagi 10 minit, boleh? Tak boleh dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha fazakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.